Okey, jadi video ini sedang direkod ya. Video ini sedang direkod. Okey, jadi kita teruskanlah. Selamat datang kepada Nuraisha Yasmin, Mikhail Yasmin. Oh, mungkin ini bukan nama dia kan. Bukan nama sebenar dia. Okey, tak apa, kita teruskan. Masih boleh nampak ini kan? Okey. So, seperti yang saya kata tadi, sumber tenaga ada dua jenis, yaitu sumber tenaga boleh baharu dan sumber tenaga tidak boleh baharu. Dan kalau boleh baharu bermaksud dia boleh digantikan secara berterusan dan tidak akan habis. Manakala yang tidak boleh baharu, maksudnya dia tidak boleh diganti dan akan habis digunakan. Okay? Contoh-contohnya adalah seperti inilah. Kalau yang boleh baharu adalah hidro. Hidro itu air lah kan. Air, ombak, solar, pasang surut. Ini adalah tenaga ombak pasang surut. Ombak. Okay? Ini angin, biodiesel, geothermal. Yang kalau yang tidak boleh baharu ialah nuklear, arang batu, gas asli, petroleum. Okey, kita cuba lihat dia punya contoh-contoh. So, ini adalah tenaga hidro, okay? Iaitu menggunakan air untuk menjana elektrik. Lepas tu ini ialah tenaga ombak. Macam mana cara dia menjana itu nanti kita akan terangkan lah. Okey, tenaga solar, okay, tenaga matahari lah. Yang menggunakan panel solar ini. Mungkin kamu pernah nampak juga. Yang ini pula tenaga pasang surut, iaitu menggunakan tenaga ombak yang pasang surut lah. Okay. Lepas tu inilah tenaga angin. Ini pula tenaga biodiesel. Tenaga biodiesel ini kamu tahu apa maksudnya? Tenaga biodiesel. Ada orang boleh respon kan? Apa maksud ini? Tenaga biodiesel. Kamu nampak skrin saya tak? Boleh beri respon tak? Ada nampak tak skrin saya? Nampak Hello? tajuk tak, cikgu? Nampak tajuk sejak? Ya. Okey. Okey, kalau kamu tak, kalau saya sedang bercakap kamu tak nampak apa-apa kan, kamu boleh beritahu saya sebab saya ingat saya nampak ini. Okey, mungkin kamu tak nampak. Okey, kalau sekarang saya tukar, kamu nampak tak? Dia bertukar. Nampak 6.1. Okey. Mungkin tadi saya guna yang slide yang lain. Okey, tak apa, saya kasih pergi slide yang saya tunjukkan lah. Okey, seperti yang saya cakap tadi, ini ialah sumber tenaga yang boleh baharu, tidak boleh baharu. Okey, ini ialah jenis-jenis yang boleh baharu, ini ialah yang tak boleh baharu. Okey, lepas tu ini gambar-gambar yang saya mau tunjuk tadi lah. Okey, ini adalah tenaga hidro, menggunakan air untuk menjana elektrik. Yang ini pula tenaga ombak. Okey. Ini tenaga solar menggunakan matahari. Ini tenaga pasang surut ni dia menggunakan kuasa air yang pasang surut untuk menjana elektrik. Okey, ini di laut lah biasanya. Ini pula angin, tenaga angin. Ini banyak digunakan di negara Belanda. Okay, menggunakan tenaga angin untuk menjana elektrik. Dan ini pula tenaga biodiesel. Okey, tadi saya tanya apakah maksud tenaga biodiesel? Okey, ada orang boleh kasih tahu tak apa yang kamu faham tentang tenaga biodiesel? Boleh satu orang nak share, kongsi kamu punya pengalaman yang kamu tahu lah, betul salah itu tak ada masalah. Apa yang kamu faham tentang ini? Ada orang boleh kongsi tak? Apa maksudnya ini? Kamu boleh masih boleh tengok tak saya punya screen itu Kah dia masih berjalan Dia di cikgu, dia nampak tajuk saja. Hai? 6.1.
Oke, kalau kalau saya bertukar-tukar itu, kamu tak nampakkah kamu terus mencela, Enggak. jangan tunggu sampai saya ini. Sebab kadang kalau ada masalah teknikal lah. Oke, tak apa, saya coba stop stop dulu. Oke, saya coba present semula. Sekejap ah. Oke, sila beritahu saya, adakah kamu nampak gambar itu bertukar? Tiada. Sekejap. Tiada, tiada cikgu. Masih tiada? Tiada, Iya, nampak. Tajuknya ada segambar. Ada saja. ada tuh cikgu. Oke. Hmm, Oke, kalau begini saja kamu boleh nampak. Boleh cikgu. Kecil kah? Adakah kecil sangat? Dah jauh seberapa kecil cikgu? Boleh nampak juga lah. Siap. Masih boleh nampak lah kalau begitu ah. Boleh je cikgu, ada je dalam buku teks. Oke, Pak. Jadi kita teruskan lah. Okey. Sorry lah, banyak masalah Ya. teknikal ini. Oke, jadi saya tadi actually saya nak kasih tunjuk gambar-gambar ini. Oke, yaitu jenis-jenis tenaga lah kan. Ini tenaga air, tenaga ombak, tenaga solar yaitu matahari. Ini ialah tenaga pasang surut menggunakan itu air laut. Oke, pasang surutnya untuk menjana elektrik. Ini pula menggunakan tenaga angin yang saya cakap tadi banyak digunakan di negara Belanda. Yang ini ialah tenaga biodiesel. Okay? Yang kamu nampak di sini dia ada buah-buahan seperti yang ini kan, jenis-jenis buah lah, mungkin kelapa sawit kah, ini buah apa ini, tak tahulah. Okay, yang ini ialah papan kayu, ini ialah sisa-sisa hutan itu. Okay, so bahan-bahan semua ini kan, actually dia boleh digunakan untuk menjana elektrik. Macam mana itu? Ada lagi satu jenis yaitu macam bahan-bahan buangan itu manusia, haiwan pun boleh digunakan. Contohnya kalau orang yang ada ternak lembu kah, kambing kah, kan itu najis-najis lembu, najis-najis kambing itu semua actually boleh digunakan untuk menjana elektrik. Sebab mereka ni bahan-bahan yang boleh diuraikan. Okay, dia akan diuraikan. So bila dia diuraikan, dia akan membebaskan gas, membebaskan gas metana lah. So gas metana yang dikumpul itu, bila dia macam gas yang kamu guna untuk masak itu, kamu pernah bau gak itu gas memasak kamu itu? Pernah kamu kasih bau? Pernah. Apa rasanya? Bau lah. Bau gas. Bau gas kan? Ya. Bau api cikgu. Itu Yang actually bau gas gitu. bau gas itu sebenarnya adalah gas metana, okay, yang dikenali sebagai metana lah. Yaitu sama juga baunya apabila bahan-bahan ini kan, bahan-bahan seperti itu hampas-hampas kelapa sawit, bila mereka sudah dibiarkan 1 bulan ke berapa bulan mereka akan mereput. Dan bila mereka mereput dia membebaskan gas. Dan gas metana itu yang dikumpul. Okay? Bahan-bahan seperti ini papan lah bila mereka mereput itu daun-daun ke kayu-kayu bila mereka mereput kan mereka akan menghasilkan gas. Seperti juga dengan itu najis-najis lah. Okay? Kalau you biarkan itu najis di sana kan kamu akan rasa baunya kan. So bau-bau itu sebenarnya dia adalah gas yang dibebaskan. So bila gas ini kumpul dalam kuantiti yang banyak, bila kamu kasih bakar dia akan terbakar. Dan di situlah bila pembakaran itu berlaku, dia boleh menggerakkan turbin. Apa itu turbin nanti saya akan kasih tahu di bahagian seterusnya lah. Tapi itu ialah cara-cara maksudnya tenaga biodiesel, yaitu
dia menggunakan bahan-bahan alam semula jadi yang boleh merebut untuk menghasilkan gas. Okey, teruskan. Okey, ini tenaga geothermal. Geothermal ni merupakan macam tenaga yang dihasilkan daripada pusat bumi lah. Okey, di negara-negara yang barat kan, ada beberapa kawasan yang memang sangat aktif lah. Dia macam ada gunung berapi. So ada rekahan-rekahan di tempat itu yang dia selalu membebaskan gas panas. Seperti yang kamu boleh nampak di gambar raja inilah. Okay, so manusia itu menggunakan gas-gas panas ini untuk menghasilkan tenaga elektrik. Okay, jadi macam mana caranya nanti kita akan tengoklah. Okay, tadi sebelum ini yang saya nyatakan di atas itu kan, sebelum ini adalah semua tenaga yang boleh baharu, iaitu dia tidak akan kehabisan. Okay, macam matahari, mungkin matahari boleh kehabisan kan. Kalau matahari habis, kita akan mati semua. Okay, angin pun begitulah, angin itu tidak akan habis. Okay, dan selepas ini semua tenaga yang saya nyatakan ini adalah tenaga yang boleh habislah, seperti tenaga nuklear. Sebab tenaga nuklear ini menggunakan itu tenaga atom-atom nuklear untuk menghasilkan elektrik. Dan dia akan kehabisan suatu hari nantilah. Begitu juga dengan arang batu. Okay, arang batu, orang mungkin menggunakan arang batu untuk barbecue lah, ada orang guna untuk kereta api lah, untuk menghasilkan tenaga kan. Tapi arang batu ni satu hari dia akan habis. Ini yang biasa kita tengoklah, gas asli. Okay, guna untuk memasak, untuk apa lagi? Gas asli ni biasanya untuk memasak lah. Okay. Lepas tu petroleum, itu kereta, itu enjin, semua kilang itu menggunakan petroleum untuk gerakkan dia punya mesin. Dan petroleum ini satu hari dia akan kehabisan kalau kita tidak henti-henti pergi melombong dia. Okay, so semua ini adalah jenis-jenis tenaga yang tidak boleh baharu. Okay. So inilah sektor penyusuan biodiesel seperti yang saya cakap tadi. Di Sabah, Sarawak merupakan dua negeri yang mempunyai sumber biodiesel yang paling banyak lah. Okay, kita tahu Sabah ini merupakan satu tempat pengeluaran kelapa sawit terbesar lah, okay, di Malaysia. So biodiesel, and then yang ini ialah contoh lah, satu gambar menunjukkan stesen jana kuasa hidroelektrik di Bakun, Sarawak menggunakan tenaga hidro. Yang ini pula salah satu stesen jana kuasa sumber tenaga ialah gas asli lah. Dia di Negeri Sembilan. Dan ini pula adalah arang batu, okay, melombong arang batu di mana ni, Manjung, Perak. Okay, ini just untuk pengetahuan kamu sajalah. Okay, lepas itu kita teruskan. Yang ini stesen jana kuasa elektrik di Malaysia. Yang ini adalah di Terengganu. Yang ini menggunakan angin. Di Malaysia juga ada menggunakan angin dan solar untuk menjana elektrik. Ini satu contohnya lah. Okay, ini satu contoh menggunakan angin dan solar untuk menjana elektrik di Malaysia. Okay, so sekarang kita sudah sampai ke bahagian kedua lah, iaitu macam mana elektrik itu boleh dijana. Kamu pernah terfikir ke kenapa ada elektrik? Kenapa dia boleh dihasilkan elektrik itu? Kenapa kamu boleh tengok handphone itu ada elektrik, ada lampu, ada telefon, ada televisyen? Dari mana datangnya elektrik itu? Okay, so untuk menjana elektrik kan, dua benda yang paling penting adalah ini ya. Ingat ini, magnet dan juga gegelung tawai. So untuk menjana elektrik mesti ada dua benda utama ini ya, magnet dan gegelung tawai. Okey, macam mana? Ini adalah satu contoh generator lah, iaitu genset lah, orang Sabah bilang genset. Kamu tahu apa itu genset tak? Kamu tahu apa itu genset? Kalau orang mungkin di Batu Sapi, mereka mungkin tahulah. Sebab saya tahu kalau di Batu Sapi selalu blackout kan, ya kan? Ada orang Batu Sapi kat sini.
Okey, kamu tahu apa itu genset generator? Okey, kamu dengar suara saya nggak? Nuraisyah cakap suara saya tidak seberapa dengar. Kamu Dengar dengar? juga cikgu. Soalnya cikgu macam jauh. Macam mana? Dengar juga cikgu. Macam yang jauh tuh cikgu, tenggelam tuh. Macam jauh pula. Macam dengar begini kali jauh. Kalau sekarang okey kah? Boleh dengar? Bolehlah cikgu. Boleh lah kan? Jelas sudah. Bolehlah cikgu. Kasih korek-korek dulu telingamu dulu lah. Kasih keluarkan itu telingamu dulu. Mungkin telingamu kamu tidak dibersihkan lama sudah. Bersih basah. Okey. Kalau dengar okey lah. Ha. Okey. Jadi saya tanya tadi, kamu tahu apa maksud genset kah? Tidak cikgu. Okey, kalau disanakan ni dulu kan, selalu blackout kan, selalu tak ada elektrik, betul tak? Ya. Tapi sekarang okey lah, sekarang okey sikit lah. Kalau dulu kan, berapa tahun lalu kan, selalu saja blackout kan. So apabila blackout kan, itu mungkin ada orang dia akan beli satu genset. Genset macam satu penjana elektrik yang pakai minyak punya, pakai petrol punya. So bila mereka isi petrol, mereka kasih hidupkan, so rumahnya itu akan ada elektrik. Sebab penjana itu dia kasih hasilkan elektrik untuk rumahnya. Itu ya maksudnya genset lah, iaitu satu mesin yang berfungsi untuk menghasilkan elektrik. So apa gunanya? Gunanya ialah apabila mungkin kita blackout, kita masih boleh ada elektrik. Okay, mungkin rumah sebelah itu masih blackout, tapi kalau kita ada genset, kita boleh hasilkan elektrik dan rumah kita akan kembali seperti normal. Itu maksudnya genset lah. Dan gambar yang saya tunjukkan di sini kan, merupakan satu contoh genset yang mudah lah, yang mudah. Okay, ini yang bukan yang macam yang dijual di pasaran lah. Ini cuma just satu model untuk kamu lihat sajalah. Okay, so ini adalah satu genset mudah. So kamu ada nampak satu Encore di sini, Encore. Ada nampak? Nampak. Okay. Nampak. So Encore ini bila kamu kasih putar dia, okay. So bila dia berputar, kamu ada nampak wayar-wayar kan, yang warna biru di warna macam gangsa lah, yang di sini ni. Itu ialah wayar-wayar, kegelung wayar yang digelung-gelungkan. Nah ini ialah magnet. So apabila Encore ini digerakkan, diputarkan, okay, satu arus yang dikenali sebagai arus aruhan akan terhasil. Arus aruhan ini kenapa terhasil? Kerana dia elektrik itu bergerak mengelilingi itu wayar dan dia memotong itu magnet, medan magnet. Kalau kamu lihat kan warna merah, warna biru ini adalah magnet, dua keping magnet. Di tengah-tengah itu ada satu gegelung wayar. So bila ini Encore ini digerakkan, diputarkan, satu arus akan memotong medan magnet dan elektrik akan dihasilkan. Okay, bila elektrik itu dihasilkan, dia akan bergerak melalui itu klip wayar dan sampailah ke LED ini. Dan LED ini akan menyala lah. Okay, LED ini macam satu lampu lah. Kalau kamu pernah belajar itu RBT ke apakah, LED ini merupakan satu contohnya lampu elektrik. So bila ada elektrik, dia akan menyala. So apabila kamu kasih putar ini, dia akan jana elektrik itu akan mengalir melalui klip wayar dan sampai ke LED dan LED ini akan menyala. Okay, ini adalah satu contoh ringkas macam mana elektrik boleh dijanakan lah. So yang paling penting sekali ialah bila nak menjana elektrik mesti ada magnet, mesti ada gegelung dawai. Dan mesti ada satu turbin ataupun Encore ataupun satu benda berputar yang menggerakkan itu arus. Okay. Dan bila arus itu bergerak, dia akan memotong itu medan magnet dan elektrik akan dihasilkan. Okay, itu ialah dia punya idea secara kasar lah. Okay, dan pakcik ni, ada nampak pakcik ni? Semua boleh nampak pakcik ni? Pakcik handsome ini? Boleh cikgu. Okay, macam papa kamu kan? Handsome juga kan? Ya. Okay, so
Pacik ini orang-orang penting lah dalam penghasilan elektrik sebab pacik ini pada tahun 1831, iaitu nama pacik ini Michael Faraday lah. Okay, telah menjalankan satu kajian dan dia menggunakan medan elektrik untuk menghasilkan arus elektrik. Okay, iaitu penggerakan dawai dan gerakan magnet. So dia menggerakkan dawai dan magnet secara serentak, maka dia dapat menghasilkan elektrik. So macam mananya? Seperti inilah. Kamu nampak? Ini ada satu utas wayar saja, satu utas wayar. Tapi dia ada satu magnet berbentuk U di sini lah kan. So bila dia kasih tarik naik atas itu dawai, kasih naik turun naik atas bawah kan. Dan dia dapat perhatikan di galvanometer ini. Galvanometer ini sebenarnya mengukur sama ada arus elektrik atau tiada. So kalau jarumnya bergerak-gerak bermaksud ada arus elektrik. So bila orang ini dia gerak kasih dawai itu naik turun, okay, dia akan nampak galvanometer itu jarumnya bergerak-gerak. Bermaksud ada elektrik dihasilkan. Okay. Ataupun bila kita kasih gelungkan itu dawai kan di satu benda seperti ini. Ini dikatakan sebagai solenoid lah. Solenoid sebenarnya bermaksud kegelung dawai lah. Okay. Iaitu saya kasih gelungkan satu dawai di sini. Lepas tu, kegelung dawai ini digerakkan naik atas bawah, di mana magnet itu, satu patang magnet diletakkan di tengah-tengah. So, bila dia gerakkan itu solenoid, dia juga nampak ada elektrik terhasil di sini. So, ini bermaksud apabila dawai dan magnet ada gerakan itu, ada gerakan itu, dia akan menghasilkan arus elektrik. Jadi, yang penting di sini mesti ada magnet, mesti ada dawai. Okay, itu ialah dia punya yang konsep yang penting lah. Okay. So begitu juga tadi kita kasih gerak dawai kan. Sekarang itu kalau you gerak magnet pun sama juga. Contoh yang ini itu dawai tidak bergerak. Yang kamu gerakkan ialah magnet itu, kasih turun naik atas bawah. So pun ada elektrik. Begitu juga dengan inilah. Sekarang yang digerakkan adalah magnet itu, bukan itu solenoid. So begitu juga sama arus elektrik dapat dihasilkan. Okay, so sekarang kita sudah sampai ke bahagian terakhir, yaitu macam mana setiap jenis penjana itu menghasilkan elektrik. Okay, kita cuba lihat yang pertama dulu. Yang ini adalah satu stesen jana kuasa terma. Okay, terma itu bermaksud menggunakan haba lah. Okay, haba. Macam mana ini? Okay, mula-mula yang ini biasa digunakan di Malaysia lah. Okay, iaitu paling banyak digunakan di Malaysia. Iaitu macam mana elektrik dapat sampai ke rumah kita. Okay, dari mana datangnya itu elektrik. So sebenarnya proses inilah yang berlaku lah. Okay, mula-mula kita akan kasih bakar itu bahan api. Tak kisahlah dia diesel ke, dia petroleum ke, kita kasih bakar. So bila kita kasih bakar, dia akan menghasilkan apa? Apabila kita pakai itu bahan api, apa yang akan dihasilkan? Apa yang akan terhasil? Siapa boleh kasih tahu saya? Dia hasilkan apa? Bila you kasih tuang itu minyak di lantai, kamu kasih hidupkan dia, apa yang berlaku? Api. Kebakaran. Ya. Dia akan hasilkan api kan? Ya. Okey, selain api, apa yang kamu akan nampak? Mendidih. Bukan. Yalah, kalau you ada simpan satu air di atasnya kan, macam you masak kan, bila you masak, you simpan satu kuali air, dia akan mendidih kan? Ya, betul. So, bila air itu mendidih, apa yang kamu nampak? Bui, asap. Ya, buih dan asap. Bagus. Jawapan yang bagus. Kamu akan nampak itu air mula berbuih kan? Mendidih kan? Lepas tu kamu akan nampak asap kan? So asap itu yang paling penting. Yang saya mau dengar itu jawapan. So bila kamu tengok ini, bahan api ini, bila dia bakar, dia akan menghasilkan haba kan? Panas kan? Panas. Bila dia panas, kamu nampak ini anak panah ni
Ada nampak anak panah yang biru, ada nampak anak panah yang merah tak? Nampak cikgu. Bagus. Maksudnya kamu ni tak ada buta warna. Okay. So, air laut, kamu tengok, dia kumpul itu air laut kan, kasih masuk sini kan. Lepas tu, air laut itu dia kasih masuk ke dalam satu kontainer lah, macam satu tangki. Dia kasih simpan dulu. Simpan tu tangki. Lepas tu dia buka kan. Bila dia buka, air laut ini akan mengalir warna biru. Nampak warna biru. Dia gerak sini. Okay, bila dia sudah masuk ke sini, masuk ini tandang. Macam satu tangki juga, satu tangki yang lain itu. Tapi tangki ini adalah tangki yang panas. Sebab kita ada bahan api di bawahnya kan. Yang warna biru ini bermaksud air laut ini masih sejuk. Air yang sejuk warna birunya. Itu anak panah biru, warna air yang sejuk. So bila air sejuk ini masuk ke tandang, satu tangki yang lain itu. So tangki ini sekarang, tandang ini adalah tandang yang panas. So bila kamu nampak itu air laut masuk ke tandang kan, dia bertukar menjadi warna merah. Apa maksud warna merah ini? Air itu akan menjadi Api. apa? Merah atau mendidih. Ya, air itu sudah start mendidih sudah, sebab dipanaskan di bawah ini kan. So bila dia sudah masuk tandang, air akan semakin panas. Dan bila air ini panas, okay, dia punya uap, dia akan asap kan, ada asap kan bila kita mendidih air. So air yang steam yang panas itu ataupun asap yang panas itu, dia akan bergerak ikut laluan ini sampailah ke luar sini kan. Dan dia akan masuk ke satu tempat di mana ini tempat dipanggil sebagai turbin. Dan turbin ini samalah juga seperti kita nampak yang tadi kan, yang generator ringkas itu. Ada satu tempat saya suruh kamu putarkan kan. Bila kamu putar, dia akan menghasilkan arus. Dan tempat inilah, turbin inilah sama fungsinya dengan anchor tadi. Iaitu bila steam itu bergerak masuk ke turbin ini, asap-asap itu yang bergerak dengan laju itu, dia akan menggerakkan turbin ini. Dia akan berputar. Turbin ini akan berputar, dan bila dia berputar, dia akan menghasilkan arus. Dan bila dia masuk ke penjana, penjana ini di dalam ini mesti ada magnet dan dawai lah. Okay. So bila dia arus ini masuk ke sini, dan ada penggerakan dawai dan magnet, maka akhirnya elektrik akan dihasilkan. Okay, elektrik akan dihasilkan dan dia akan disambungkan ke pencawang, dan pencawang inilah akan mengalirkan elektrik ke rumah-rumah kita. Okay, so itu adalah satu proses secara ringkas lah macam mana elektrik boleh dijanakan dan dia dihantar ke rumah kita lah. Okay, so inilah satu contoh stesen jana kuasa yang menggunakan haba, yang menggunakan bahan api. Okay, so perubahan bentuk tenaga, okay, kita tengok ini ya, ini sangat penting juga. Perubahan tenaga dari apa ke apa sampai ke apa. Okay, mula-mula kita tahu kita gunakan bahan api kan, petroleum, diesel. So inilah tenaga kimia. Okay, so bila tenaga kimia ini, bila air itu dipanaskan, okay, dia akan bertukar, tenaga kimia bertukar menjadi tenaga haba, dia panas. Okay, dan menghasilkan steam. So steam itu akan bergerak memutarkan turbin. So bila turbin berputar, maka tenaga haba ditukarkan kepada tenaga kinetik. Kinetik ialah tenaga yang bergerak, yang bergerak. So setelah turbin ini bergerak, maka dia masuk penjana, dan penjana akan menghasilkan elektrik. So perubahan tenaga ini daripada kimia, iaitu bahan api, haba daripada steam, tenaga kinetik daripada turbin, dan akhirnya tenaga elektrik daripada penjana. Okay, dia punya proses begitulah. Okay, sampai sini boleh faham tak? Ada soalan mau tanya? Paham. Paham cikgu. Okay, Paham alhamdulillah. cikgu. Bagus, Ya, bagus. syukur Bagus. alhamdulillah. Kalau ada soalan sila tanya. Saya tengok chat dulu. Ada soalan tak? Tak ada. Karena dia ada cikgu. Kalau ada soalan boleh buka mic tanya ataupun type di chat lah. Okay. So kalau tak ada, kita sambung ke penjana seterusnya. Okay, penjana cikgu. seterusnya. Okay, ini ialah tenaga solar. Okay, tadi ada saya kasih nampak gambar kan, yang ada panel-panel solar itu. Okay, Ada. sebenarnya dia adalah digunakan untuk
menukarkan tenaga cahaya kepada tenaga elektrik. Okay, so panel-panel suria ini biasanya kita simpan di atap kah, di tempat yang senang menerima cahaya matahari lah. Okay, yang senang untuk menerima cahaya matahari. So bila panel-panel ini menyerap cahaya matahari, so di dalam panel-panel itu dia ada gegelung tawai, dia ada magnet. So bila dia menyerap tenaga cahaya itu, dia dapat menukarkan tenaga cahaya kepada tenaga elektrik. Okay, so kegunaan panel-panel itu sangat penting lah. Okay, dan kalau kamu nampak kan sekarang banyak rumah pun ada pakai panel-panel solar inilah. Okay, so ini sangat ringkas saja. Okay, kita teruskan ke seterusnya. Yang ini ialah menggunakan air. Macam mana menggunakan air untuk menjana elektrik. Okay, so kalau kamu nampak di gambar raja ini, biasanya takungan air ini kan perlu dikumpul di tempat yang sungai yang ataupun sungai yang besar-besar lah. Okay, kalau kamu tengok kalau di Sabah kita ada satu penjana di mana? Di Sungai Kinabatangan. Okay, lepas tu di Sarawak dia ada di Sungai Rajang. So inilah dia punya takungan air. Okay, kalau kita boleh lihat lagi di sini kan sebenarnya adalah aliran sungai lah, aliran sungai. So dia akan bina satu tembok besar ini kan untuk menghalang air daripada terus mengalir. Dia kasih bina ini tembok besar-besar, tapi sini dia akan kasih satu laluan lah. Tapi laluan ini biasanya boleh tutup buka. Okay, so bila dia bina tembok ini, dia kumpul air di sini, dan bila dia tutup ini kan, maka air akan semakin menaik lah kan, sebab dia nak takung itu air. So bila dia nak start menjana itu, dia akan buka bukaan ini supaya air dari dalam takungan ini akan mengalir ke bawah sini. So kamu tahu kan bila air yang begitu banyak, you sudah buka satu laluan, dia mesti mengalir dengan deras kan, air yang begitu banyak. So bila dia mengalir dengan deras sampai di bawah ini kan, ini ialah turbin. Sekali lagi ini ialah turbin. So bila dia tenaga yang kuat ini, yang dia bergerak deras ini, bila dia menyentuh turbin ini, turbin ini akan berputar kan. Semestinya turbin ini akan berputar. Sebab itu tenaga yang bergerak itu, yang sedang bergerak itu sangat kuat. So bila dia langgar ini turbin ini akan berputar. Dan bila turbin ini berputar, dia akan menghasilkan arus, dan arus ini akan masuk ke dalam penjana. Dan penjana di dalam ini seperti yang kita tahu, mesti ada kegelung wayar, mesti ada magnet. So bila turbin ini berputar, dia akan menghasilkan arus. Arus ini akan memotong medan magnet, dan seterusnya arus elektrik akan dijanakan. Dan arus elektrik yang dijana ini akan dihantar ke menara dan pencawang, okay, dan dihantar ke rumah kita lah. Dan air yang di sini akan terus mengalir ke sungai lah, okay, dan terusnya ke laut. Okay, jadi ia tidak mengganggu aliran sungai lah. Dia air ini masih akan mengalir ke sungai dan ke laut. Okay, jadi ini adalah satu contoh stesen jana kuasa hidroelektrik menggunakan air sebagai sumber dia untuk menjana elektrik. Okay, tadi yang pertama itu menggunakan bahan api, kita bakar. Ini tak ada bakar, ini gunakan air, tenaga yang disimpan di sini, di air ini. Bila dia buka, dia terus melanggar turbin. Tenaga yang dipergerakkan yang deras itu akan menggerakkan turbin ini menjana elektrik dan menghasilkan elektrik. Jadi perubahan tenaga yang terlibat di sini inilah tenaga keupayaan graviti. Kita tahu kalau kita sudah simpan satu takungan air di sini kan, pada satu kedudukan yang begitu banyak, dia mempunyai tenaga keupayaan. Okay? Bila dia buka ini laluan, air mengalir deras, itu tenaga kinetik. Tak akhirnya berputar, turbin ini berputar pun tenaga kinetik, tak akhirnya menjana elektrik lah. Okay, itu saja. Okay, seterusnya menggunakan angin. Okay. Siapa pernah pergi ke negara Belanda? Adakah? Holland. Dah sampai lagi cikgu, belum sampai lagi. Sampai lagi.
Ini Jauhnya KK tuh. pun tak boleh pergi kan sekarang. Mana boleh sampai Belanda. Happy. Ya. Genting Mas pun tak boleh pergi. Jangan kau pergi Genting Mas sekarang. Masih PKP lagi. Iya. Ya. Mm-mm. Stay at home. Okay. So, kalau kalau di negara Belanda lah kan, tadi gambar itu kamu nampak kan, ada banyak kipas-kipas ini. Sebenarnya selain dia kipas, di belakang ini actually di belakang kipas ini ada satu penjana. Ah, mungkin di gambar tadi kamu tak perasan lah, tapi sebenarnya di bawah di belakang kipas ini ada satu penjana. Dan penjana ini seperti yang kita sudah tahu, di dalamnya mesti ada magnet, ada gegelung dawai. So bila angin bertiup, yang bila kipas ini akan apa? Berputar lah kan. Dia bertindak sebagai macam satu turbin lah. So bila angin kuat, bila ini berputar, dan bila dia berputar, dia menghasilkan elektrik, dan menghasilkan arus aruhan. Dan arus aruhan ini akan bergerak ke dalam penjana, dan seterusnya penjana itu akan menghasilkan elektrik. Okay? So inilah dia punya mekanisme lah. Angin bergerak, menggerakkan bila, memutarkan turbin dan menghasilkan elektrik. Okay? So daripada tenaga kinetik kepada tenaga elektrik. Okay, ini senang saja. Okay, yang ini pula menggunakan nuklear. Okay. Siapa tahu negara mana yang menggunakan banyak tenaga nuklear untuk menjana elektrik? Siapa boleh kasih tahu jawapan? Korea Utara. Betul. Okay, salah satunya lah Korea Utara. Mana lagi? Amerika Serikat. Amerika Syarikat. Okay, itu kurang lah. Biasanya dia menggunakan kuasa terma itu. Satu negara yang biasa kamu dengar itu, yang dekat-dekat dengan Korea Utara itu, mana? Yahudi. Korea Selatan. Apa Yahudi pula? Korea Yahudi Selatan itu- lah. Korea Selatan dekat lagi. dekat lagi. Jepun. Jepun. Okay, Jepun, yes, Jepun. Jepun adalah negara yang banyak menggunakan tenaga nuklear, okay? Dan kalau kamu masih ingat pernah berlaku satu gempa bumi di mana satu stesen jana kuasa nuklear di Jepun itu kan dia pun terkendala lah. Bila dia gempa bumi kan dia ada tsunami. So bila tsunami kan dia merosakkan itu stesen jana kuasa. So itu bahan nuklear itu kan yang bahan-bahan yang radioaktif itu dia inilah tersebar ke laut. So dia mendatangkan kesan yang sangat bahaya lah. Okay. Sampai sekarang pun masih belum settle lah. Okay. So dia bagus. Tenaga nuklear ini bagus. Tapi dia ada banyak kesan ataupun risiko lah. Ada banyak risikonya. Okay. So macam mana? Kita lihat macam mana proses ini berlaku lah. Okay. Sama juga seperti biasa. Dia masih menggunakan itu air laut lah. Kalau you lihat di sini air laut kan. Dia kasih masuk ke dalam satu laluan. Okay. Dan pump ini dia akan kasih pump itu air supaya air dari ini dia akan masuk ke dalam bahagian sini. Reaktor nuklear ini. So bila air laut ini masuk ke dalam reaktor nuklear. Okay. Dan uranium ialah satu bahan bahan nuklear. So di mana uranium ini akan dibakar lah dan dia akan menghasilkan haba. So sekali lagi uranium ini bila dia dibakar dia menghasilkan haba. So air laut yang berada di dalam reaktor nuklear ini akan menjadi panas. So bila air laut itu panas dia akan menghasilkan steam, yaitu asap yang panas itu. So asap-asap panas ini akan masuk ke laluan ini, steam ini dan masuk ke dalam turbin. Okay. So steam panas ini akan masuk ke dalam turbin dan bila asap ini masuk ke sini kan yang banyak itu, so dia akan memutarkan turbin-turbin di sinilah. So bila turbin-turbin ini bergerak maka dia akan menghasilkan arus. Dan bila arus ini masuk penjana dia akan menghasilkan elektrik. Dan elektrik itu akan dibawa ke menara elektrik dan sampailah ke pencawang dan seterusnya ke rumah-rumah kita. Okay.
So kalau kamu lihat setiap contoh yang saya bagi tadi kan, dia mesti ada turbin, ada penjana, ada menara kan. Cuma yang benda yang dia starting itu berbeza sajalah. Oke, ada yang menggunakan bahan api, ada yang menggunakan uranium, ada yang menggunakan angin, ada yang menggunakan solar. Itu saja yang berbeza. Tapi yang selepas itu kan turbina mesti ada, yaitu penjana mesti ada. Oke, untuk menara mesti ada. Oke, benar-benar ini ialah basic lah, mesti ada punya. Oke, so itu ialah satu contoh stesen jana kuasa nuklear. So perubahan tenaga yang terbentuk ialah mula-mula ialah nuklear kan, uranium. Kita guna uranium, itu sejenis bahan nuklear. So dia mempunyai tenaga nuklear. Lepas tu dipanaskan, dia akan hasilkan haba. Dan bila haba itu steam itu bergerak, memutarkan turbin, dia menghasilkan tenaga kinetik. Dan akhirnya tenaga kinetik bila dia berputar menghasilkan arus dan masuk ke penjana, dia akan menghasilkan elektrik. Oke, so itulah satu contoh ni stesen jana kuasa nuklear. Dan akhir sekali, akhir sekali ya, yang last one, ini ialah stesen jana kuasa biogeosim. Oke, seperti yang saya cakap tadi, biogeosim ini dia boleh jadi hampas-hampas kelapa sawit, kelapa, lepas tu daun-daun, ranting-ranting. Boleh juga jadi najis-najis binatang, ternakan seperti lembu, kambing kan. So bahan-bahan ini dia akan dikumpulkan dalam satu tangki seperti inilah. Mungkin di sini nih yang biogeosim ni boleh termasuk yang bahan-bahan yang saya cakap tadi lah. Najis binatang kah, kelapa sawit kah, buah-buahnya kah, dia punya hampas-hampas itu kah. Semua dikumpul dalam tangki ini. Dan dia dibiarkan mereput. So mungkin 1 bulan, 2 bulan lepas dia mereput, gas-gas ini, metana ini yang dikumpulkan ini akan mengalir, dia akan bergerak lah. Sebab gas ni dia pandai bergerak kan. So dia bergerak sampai ke sini. Bila dia masuk sini, gas-gas metana ini akan digunakan untuk sebagai pembakaran lah, bahan api lah. Seperti yang gas tong kamu lah. Bila kamu buka gas, buka api, dia akan hasilkan api kan. So seperti juga ini macam satu gas tong yang besar lah ni. So bila ada gas metana ni dia hasil masuk sini, bila dia dihidupkan, maka api akan terbentuk. Bila api ini semakin panas ini, dia akan mendidihkan air dalam tangki yang satu lagi, maka steam akan terhasil. Dan sekali lagi steam akan masuk ke laluan ini, memutarkan turbin. Dan bila turbin ini bergerak, maka dia akan menghasilkan elektrik. Nah, air laut ini digunakan untuk masuk ke dalam tangki inilah. Kalau kamu lihat kan, air laut masuk sini, lepas tu dia kasih pump masuk tangki. Dan bila tak masuk tangki, dia dipanaskan, dia bertukar menjadi steam, menggerakkan turbin, dan akhirnya penjana. Ada soalan nak tanya? Saya sudah terangkan 1, 2, 3, 4, 5, 6 jenis stesen jana kuasa. Dan macam mana mereka berfungsi lah. Saya harap kamu boleh faham lah. Kalau tak faham, kamu boleh tanya soalan ataupun boleh baca buku teks. Itu saja saya rasa untuk hari ini. Itu saja yang saya mau cakap sama kamu lah. Nanti saya akan kasih tahu kerja rumah kamu hari ini ya. Saya akan kasih mungkin buku kerja lah untuk kamu buat latihan berkaitan apa yang telah saya kongsi di sinilah. Ada soalan kita? Tiada cikgu. Tiada. Ya, kita ada 10 orang. Saya nak ucapkan tahniah kepada kamu kerana sudi untuk join Google Meet ini. Karena juga ada yang di kalangan kamu yang belum hantar ni tak? Cete. Exam paper. Cikgu. Ya. Tiada. Cikgu. PBL masih boleh hantar ke cikgu? Boleh. Masih terbuka PBL itu. Okey cikgu. Saya tak terima banyak itu PBL, macam 1-2 orang saja yang hantar ini.
Nanti saya antar cikgu. Sebab yang hari itu saya punya hilang. Jadi saya buat baru. Ya. PBL apa? Hari itu kita kan di sekolah kan masih saya cakap mau buat PBL kan. Ya cikgu. Ada seorang hantar sama saya. Tapi satu orang sajalah. Okey. Jadi PBL sila hantar dan satu lagi pesanan yang si checkpoint 2 itu. Sila jawab checkpoint. Sudah jawab cikgu.